Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam usi cemerlang bersama dan salam Perak Aman Jaya. Yang berbahagia, Puan Fatina binti Bakar selaku pensyarah Bahasa Melayu Wacana Universiti Pendidikan Sultan Idris serta yang dikasihi rakan-rakan perjuangan. Saya, Ain Nabila binti Syahidan dari ISNP Fizik akan membuat satu pembentangan yang bertajuk Berita Palsu. Penyebaran berita palsu melalui media sosial hari ini bagaikan sambaran kilat. Berita mampu sampai ke penonton orang ramai dalam sekelip mata tanpa mengenal sempadan. Malangnya, kesahihan berita tidak menjadi keutamaan. Masalah penyebaran berita palsu bukanlah suatu perkara yang baru. Namun, kini telah menjadi perkara yang sebati dalam diri rakyat di Malaysia. Sukar untuk kita ketahui kesahihan sebuah berita. Begitu juga dalam keadaan negara yang sedang dilanda penularan wabak COVID-19, bermacam-macam cerita dan berita dihidangkan di depan mata kita dalam pelbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram atau Instagram. Bermulanya detik pengumuman oleh Perdana Menteri mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac yang lalu, yang sepatutnya berakhir pada 31 Mac, tetapi pengumuman baru dibuat memaklumkan lanjutan sehingga tarikh 14 April. Semua rakyat terkejut dan tergamam. Walaupun pada awalnya rakyat sendiri yang mula mendesak pihak kerajaan untuk mengumumkan lockdown seperti mana yang trending di Twitter pada 16 Mac yang lalu. Tetapi selepas pengumuman dibuat mengikut kehendak rakyat, mereka sendiri mula panik, mungkin kerana arahan ini adalah pertama kali dikeluarkan dalam sejarah Malaysia. Kebarangkalian ketika PKP, ramai orang duduk rumah bosan tidak tahu nak buat apa, maka berseparlah berita-berita palsu yang tular pada setiap masa dan ketika. Antara berita palsu yang mengganggu proses PKP ialah kononnya pihak polis mengeluarkan saman kepada pemandu kereta yang membawa lebih daripada seorang tersebar luas. Begitu juga kononnya pihak tentera memukul sesiapa yang mengingkari arahan keluar tanpa tujuan yang tertentu. Justru timbul pula cerita tentang anggota tentera memakai helmet bagi elak air kencing warga asing ketika bertugas di bangunan Selangor Mansion. Bukan itu saja, ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja menyebarkan berita-berita individu tertentu di sosial media disertakan kata-kata kontroversi yang kononnya pemilik butik Liana Rahman makan duit pelanggan. Walhal, cerita sebenarnya bukanlah begitu. Impak daripada perbuatan ini adalah amat besar. Berita-berita palsu ini disebarkan dengan niat untuk mengeliru, memanipulasi dan mengapi-apikan perasaan masyarakat. Dengan ini, timbullah persepsi palsu terhadap seseorang individu atau organisasinya. Tindakan menyebarkan berita palsu dapat diibaratkan seperti menyebarkan virus COVID-19. Kesan dan akibat daripada perbuatan ini cukup serius sehingga boleh menjejaskan ketenteraman masyarakat awam. Sehubungan dengan itu, adalah penting bagi pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk mencari mekanisme terbaik dalam memantau berita palsu agar wabak ini tidak tersebar dan menjejaskan keamanan negara. Sebagai anggota masyarakat yang prihatin, kita juga perlu menjalankan tanggungjawab untuk memastikan penyebaran berita palsu ini dapat dinoktahkan. Gunakanlah segala sumber maklumat sedia ada untuk mengesahkan berita-berita ini sebelum kita menyebarkannya. Ingat, kita adalah apa yang kita baca. Jadi, jangan biarkan diri kita terjerat dengan maklumat-maklumat palsu. Akhir kalam daripada saya, jika kita tidak pasti mengenai kesahihan suatu maklumat, jangan kongsi. Terima kasih.